Kawasan operasi mencari MH370 diperluas hingga ke Lautan Hindi. Tiada konflik pelanyuran maklumat antara pasukan penyiasat antarabangsa. Jerebu di bandar utama Sirius, sekolah-sekolah diarah tutup. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Berita Nasional 8 malam edisi 14 Mac bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Hampir genap seminggu berlalu, namun masih belum ada petunjuk di mana atau apa yang berlaku terhadap pesawat penerbangan Malaysia MH370 selepas ia berlepas meninggalkan Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Dana terbaru kerajaan Perancis turut menawarkan bantuan kepada Malaysia. Justru kita semua perlu terus sama-sama memanjatkan doa moga usaha mengesan MH370 akan membuahkan hasil sekaligus merungkai misteri kehilangannya. Malaysia mengesahkan kawasan operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 diperluas hingga ke Lautan Hindi. Menurut Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, selain Lautan Hindi, operasi menjejaki pesawat yang hilang itu turut diperluas hingga ke bahagian timur Laut China Selatan. We want nothing more than to find the plane as quickly as possible, but the circumstances have forced us to widen our search. Datuk Seri Hishamuddin bagaimanapun enggan mengulas lagi mengenai dakwaan pegawai Amerika yang tidak dikenali bahawa MH370 terbang untuk 4 jam lagi selepas terputus hubungan dan ia bukan alasan untuk memperluas kawasan pencarian. Sebaliknya, kawasan pencarian diperluas kerana tiada sebarang petunjuk ditemui di kawasan pencarian sedia ada. As new information focuses on the search, but this is not a normal investigation. In this case, the information we have forces us to look further and further afield. Pada sidang media yang sama, Datuk Seri Hishamuddin turut menafikan ada konflik berkaitan penyaluran maklumat antara pasukan penyiasat antarabangsa yang menyertai misi merungkai misteri kehilangan pesawat MH370. Ini kerana kebanyakan maklumat yang berlegar terutama dalam media bersifat spekulasi. Sebaliknya, Malaysia mahu memastikan rakyatnya dan keluarga penumpang MH370 memperoleh maklumat yang benar dan betul adalah daripada pihak berkuasa. The changing of information comes from new information that comes in on a daily basis. And the press conferences that I give on a daily basis, a lot of it is to rebut that. As you know, we rebutted the information that supposedly come from a Chinese satellite. And that was rebutted not only by us, but by the Chinese authorities. There were information right at the beginning that the plane landed in Nanning. That had to be rebutted. So the conflicting information is not coming from our team. It is coming from speculation, which we feel that the public needs to know, and we rebut it on a daily basis. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman menafikan dakwaan Malaysia tidak menghantar wakil untuk berjumpa keluarga penumpang pesawat itu di China. Sebaliknya, beliau yang dihubungi wartawan Farhah Salwani Zahari berkata wakil Malaysia tiba di China pada pukul 8.20 malam pada hari Sabtu ketika pesawat itu dilaporkan hilang, namun mereka dinasihatkan untuk tidak berjumpa dengan ahli keluarga terlibat. Jadi macam mana Datuk melihat kerjasama daripada negara-negara sahabat kita ini untuk membantu dalam operasi SAR ini ketika ini? Ya, setakat ini kita sangat menghargai bantuan-bantuan yang telah pun diberi oleh rakan-rakan kita, sama ada jiran kita dan juga negara-negara yang lain. Dan ini menunjukkan bahawa kesepakatan masyarakat dunia untuk mencari pesawat MH370. Dan seperkara lagi ingin saya perbetulkan bahawa ada laporan media dan juga televisyen mengatakan bahawa
tidak ada wakil daripada kerajaan Malaysia apabila berjumpa dengan keluarga-keluarga yang terlibat di China. Dan saya telah pun menerima dan dimaklumkan bahawa oleh kepala wakil kita di China, di Beijing, bahawa pada jam 8.20 malam 13 Mac, pihak China ataupun dikenali sebagai kumpulan kerja China telah meminta adakan perjumpaan dengan duta besar kita. Dan dalam perjumpaan tersebut, pihak China yang diketuai oleh Encik Liu Zi, Timbalan Ketua Pengarah dan Kajian Tempatan Beijing, dan wakil daripada kita pula, wakil-wakil daripada DCA, MAS dan lain-lain pegawai kedutaan juga turut hadir. Dan dalam perjumpaan itu, Encik Liu memberitahu duta besar atas tujuan keselamatan. Beliau ingin menasihat duta besar supaya tidak perlu hadir semua sesi briefing bersama-sama ahli-ahli keluarga mangsa kecuali sekiranya ada maklumat baru yang penting. Contohnya jika kapal terbang telah dijumpai. Beliau beritahu juga ada kemungkinan di kalangan ahli-ahli keluarga mangsa hilang kawalan dan bertindak di luar kawalan mereka terhadap mana-mana pegawai termasuk duta besar. Tentera Udara Republik Singapura RSAF menghantar sebuah lagi pesawat untuk menyertai operasi pengesanan pesawat MH370. Memaklumkan perkara itu di Facebook, RSAF menyatakan ia menghantar pesawat peronda maritim Fokker 50 untuk membantu operasi di Selat Melaka. Pesawat itu dilengkapi radar dan elektro-optik sensor. Menurut kenyataan itu, pesawat Fokker 50 memainkan peranan penting dalam keselamatan maritim di Selat Melaka sebagai sebahagian program Eyes in the Sky dijalankan oleh 3 negara pesisir iaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura bersama-sama dengan Thailand. Singapura setakat ini telah menghantar 2 pesawat pengangkutan ketenteraan, sebuah helikopter tentera laut dan sebuah kapal selam sokongan dan sebuah kapal penyelaman untuk membantu mencari pesawat Malaysia yang hilang itu. Kerajaan Korea Selatan akan menghantar 2 pesawat tenteranya bagi membantu misi mencari dan menyelamat pesawat MH370 yang masih hilang. Duta Korea Selatan ke Malaysia, Cho Byung-jae, telah memberitahu keputusan itu kepada Kementerian Luar. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Kedutaan Korea Selatan, negara itu akan menghantar 2 pesawat tentera udaranya iaitu P-3 dan C-130 bersama 39 pegawai dan anggota yang dijangka tiba esok. Sehingga kini operasi SAR multinasional yang melibatkan 57 kapal dan 48 pesawat dari 13 negara telah dipertingkatkan bagi mencari pesawat MH370 yang membawa 239 penumpang termasuk 12 anak kapal. Antara negara yang terlibat dalam operasi ialah Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, Amerika Syarikat, China, India, Jepun dan Australia. Vietnam pula mengecilkan kawasan mencari dan menyelamat di Laut Cina Selatan hari ini dan Malaysia turut meminta jasa baik Vietnam menghantar pesawat dan kapal untuk operasi pengesanan di Selat Melaka. Dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini, fokus SAR diubah ke bahagian barat menghala ke Selat Melaka dan ke utara Lautan Hindi. Bagaimanapun, misi di kawasan baru hari ini tidak menemui apa-apa yang berkaitan dengan MH370. Itu yang dinyatakan Colonel Pamat Rongson, Timbalan Ketua Division Tentera Udara Selatan Vietnam. Sementara itu, jurucakap pasukan SAR Vietnam, Lieutenant Colonel Nguyen Ngoc Son pula memberitahu status SAR ini telah ditukar daripada kecemasan kepada biasa. Namun, beliau menolak untuk mengulas lebih lanjut. Pesawat MH370 hilang daripada radar selepas mencapai ketinggian 35,000 kaki di ruang udara Teluk Siam iaitu antara Malaysia dan juga Vietnam. Saudara mara Ketua Pramugara pesawat MH370 Andrew Nari di Sibu, Sarawak hari ini meluahkan kerinduan mereka terhadapnya. Saban waktu mereka menanti-nantikan perkembangan terkini insiden ini.
Setiap hari semenjak kehilangan pesawat MH370, TV dan radio menjadi teman setia penghuni rumah panjang Sungai Aup Sibu bagi mendapatkan berita terkini mengenai misteri kehilangan pesawat tersebut. Apatah lagi salah seorang daripada kru pesawat merupakan ahli keluarga kepada penghuni rumah panjang itu. Sungguh pun Andrew Nari menetap di Kuala Lumpur, namun kepulangan beliau dan keluarga pada hari Gawai dan Krismas sentiasa dinanti kerana kemesraan dan sikap prihatin Andrew kepada semua penduduk di rumah panjang begitu mendalam. Sehari 2 hari lagi ke berita jumpa temu. Irau mati kami dan kami selalu bersemayang dalam hati Drempo, barumah Drempo. Segi harap ke bilunnya tadi, nada siapa nama, semua sidak ke dalamnya tadi. Segi udah pulang kau selamat, yang sekedar ke kami. Kami nada nyangka, utai nama terjadi, bersidak utai kejahit terjadi. Kami harap utai ke badas, utai ke mana. Masuk hari ke-7 hari ini, namun operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 masih tidak menemui sebarang petunjuk. Bagaimanapun semua orang terutama penduduk rumah panjang Sungai Aup tetap mengharapkan semua penumpang dan kru kapal berada dalam keadaan selamat. Aku harap ke biluannya oleh temu sekali kianya berdau terbaik di langit atau aku dah lebuh ke tasik atau ke lebuh di tanah. Jadi harap kesidaknya selamatlah. Leban kami selalu bersemayang, kami nang harap ke Tuhan aja nyelamat ke semua sidak ke 227 penumpang, 12 ikut krunya. Jadi sikau dari krunya ianya tapi ujoku hanya Andrew Nari. Rumah panjang Sungai Aup yang dihuni 86 penduduk dan Ketua Rumah Panjang Catherine Tamoh merupakan ibu kepada Andrew Nari hampir setiap petang mengadakan majlis doa beramai-ramai memohon restu untuk keselamatan semua penumpang. Kerjanya sebagai pramugara dan telah mendorong kanak-kanak lain di rumah panjang tersebut dan rumah panjang berdekatan untuk terus fokus kepada pendidikan. Kerajaan Perancis hari ini menawarkan bantuan kepada Malaysia untuk menyiasat kehilangan pesawat MH370. Perdana Menteri berkenaan Jean-Marc Ayrault dalam suratnya kepada rakan sejawatannya Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, pejabat penyiasatan dan analisis bagi keselamatan penerbangan awam Perancis bersedia memberikan bantuan kepada Malaysia. Surat Ayrault yang ditulis dalam bahasa Perancis dengan versi terjemahan dalam bahasa Inggeris dihantar menerusi email kepada media oleh Kedutaan Perancis di Kuala Lumpur. Sambil menyatakan rasa sedih dan simpati di atas kehilangan pesawat Malaysia Airlines itu, Ayrault berharap pesawat itu dapat ditemui dengan segera. Laporan awal menyatakan terdapat 4 penumpang Perancis dalam pesawat itu. Sebuah syarikat yang berpangkalan di Colorado, Amerika melibatkan usaha orang ramai yang secara sukarela membuat pengesanan melalui imej satelit. Dalam pelibatan ini, pengguna internet akan meneliti imej yang dimasukkan berkeluasan 3,200 km persegi bagi mengesan jika terdapat tanda serpihan, tumpahan minyak atau lain-lain petunjuk yang berguna. Digital Globe menggunakan 2 satelit bagi mengumpul imej dari kawasan antara Teluk Siam, Thailand dan Laut Cina Selatan, iaitu di kawasan di mana pesawat MH370 hilang dari radar. Usaha ini dilancarkan sebelum Tentera Udara Diraja Malaysia mengesan sebuah pesawat yang tidak dikenali pada radar di kawasan utara Selat Melaka. Imej berkenaan dimuatkan dalam laman web yang dikendalikan syarikat ini tomnot.com Isnin lalu. Sementara itu, melalui Facebook Tomnot, syarikat ini menggalakkan pengguna internet yang masih belum menyertai usaha mencari melalui imej satelit ini berbuat demikian. Imej yang dimuat naik itu telah dilihat lebih 14 juta kali. Digital Globe menggunakan perkaraan yang sama ketika bencana Taufan Haiyan melanda Filipina November tahun lalu. Pada waktu itu, seramai lebih 60,000 sukarelawan mengesan pelbagai objek yang digunakan untuk menilai kerosakan.
Eksekutif Kanan Penerbangan Malaysia, Hugh Dunleavy berpandangan kemungkinan untuk menemui pesawat MH370 di Lautan Hindi adalah amat rendah. Beliau yang memegang jawatan pengarah komersial penerbangan itu menambah kemungkinan pesawat berkenaan menghala ke kawasan itu amat kecil. Komen itu dibuat selepas Amerika Syarikat menggerakkan kapal dan pesawatnya ke kawasan tersebut bagi mencari petunjuk baru. Dunleavy tiba di Beijing beberapa hari lalu bagi mengkoordinasi keluarga penumpang. Jelasnya laporan media massa dan maklumat di laman sosial serta munculnya pelbagai teori memberi impak terhadap perasaan anggota keluarga penumpang. Information is coming from various sources and sometimes actually from reputable sources, particularly the recent one about messages coming from the engines of the aircraft for many hours after the aircraft we had lost contact with it. That has now been refuted by the people. The appropriate newspaper has retracted its statements, but in the meanwhile it created issues for a lot of the family members that thought information had not been correctly translated to them. Dia menambah dalam pada itu ada keluarga yang marah, ada juga keluarga yang menerima perkhabaran demi perkhabaran. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyertai orang ramai menunaikan solat Jumaat dan seterusnya solat sunat hajat di Masjid Sultan Abdul Samad, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Turut serta beberapa orang menteri kabinet antaranya Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik. Tajuk khutbah Jumaat ialah musibah negara jerebu dan kehilangan pesawat MAS MH370 yang dibacakan Rohimin Abdul Aziz. Manakala solat Jumaat dipimpin Imam 1 Bambang Herman Bahudin Al-Haj. Seterusnya solat sunat hajat dipimpin Imam 2 Muhammad Aizuddin Saleh. Tujuan solat hajat itu bagi memohon keselamatan semua penumpang dan anak kapal pesawat MH370 yang masuk hari ke-7. Dan di seluruh negara, solat hajat terus dilakukan memohon agar dipermudahkan semua usaha mencari. Di Anjung Tinjau, KLIA misalnya, lebih 350 jemaah menunaikan solat hajat serta bacaan Yasin yang disertai petugas KLIA, orang awam juga petugas media. KLIA dipilih bagi memudahkan keluarga penerbangan Malaysia berkumpul dan bersama-sama melakukan ikhtiar terbaik. Mereka yang menyertai solat hajat berkenaan amat berharap pesawat itu segera ditemui dan tidak akan berhenti berdoa sehingga semuanya terungkai. Manakala di Ipoh Perak, lebih 1,000 umat Islam menunaikan solat istisqa dan solat hajat di padang letak kereta Masjid Sultan Idris Shah II. Turut menyertainya Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Selain memohon dipermudahkan usaha mencari MH370, mereka juga memohon agar diturunkan hujan untuk mengatasi masalah jerebu ketika ini. Solat diimamkan Abdul Farid Saleh. Turut menyertainya kaki tangan kerajaan, polis, anggota tentera dan pelajar sekolah. Beralih ke Perlis, seramai 500 pelajar dan guru sekolah menengah kebangsaan Datuk Jaafar Hassan berkumpul dan mengadakan solat hajat untuk pesawat MH370. Menurut Setiausaha Biro Kebajikan Guru dan Kaki Tangan Sekolah Nur Azrina Awang Besar, solat hajat tersebut antara usaha yang dapat dilakukan mereka. Bagi pelajar, rasa simpati dizahirkan mereka. Kepada orang ramai ni jangan buat statement palsu besar ni kan. Dia boleh jejah keluarga dia. Kepada keluarga yang terlibat, semoga tabah dengan menghadapi godaan Allah Subhanahu Taala. Macam sedih lah kan sebab supaya rakyat Malaysia kita semua faham apa. Dan berdoalah supaya mereka segera ditemui. Begitu juga di Kedah, seramai lebih 1,000 jemaah menyertai solat hajat di Al-Ustad. Turut serta Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir dan beberapa esko kerajaan negeri serta barisan pegawai tinggi kerajaan negeri. Solat dipimpin Imam Besar Masjid Zahir Datuk Sheikh Roslan Abdul Halim. Dalam pada itu, jemaah turut mengadakan solat hajat istisqa memohon doa agar diturunkan hujan. Selepas solat Jumaat tadi, lebih 500 umat Islam menunaikan solat hajat di Masjid Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Ia diimamkan Imam Besar Masjid Negeri, Ustaz Ibrahim Kisab.
Badan Amal Isteri Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri Bakti petang tadi turut mengadakan majlis bagi mendoakan kesejahteraan dan keselamatan pesawat MH370. Majlis yang diadakan di Sri Perdana Putrajaya itu dihadiri Isteri Perdana Menteri yang juga Yang di-Pertua Bakti Datin Sri Rosmah Mansor. Isteri Timbalan Perdana Menteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman turut hadir. Selain ahli bakti, majlis juga disertai ahli puspanita kebangsaan, perkap, bakat Persatuan Pandu Puteri dan kaki tangan pejabat Perdana Menteri. Majlis dimulai dengan syarahan agama, disampaikan penceramah bebas Datuk Dr. Fatimah Al-Zahra. Ia disusuli solat asar berjemaah dan solat hajat. Solat hajat bertujuan mendoakan semoga semua penumpang dan anak kapal pesawat MH370 dalam keadaan selamat. Masuk hari ke-7 operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 yang hilang, masih belum ada sebarang petunjuk di mana atau bagaimana keadaannya. Tanpa mengira siang atau malam, panas terik di tengah lautan, anggota bertugas terus komited melaksana tanggungjawab mereka. Pasukan khas bencana RTM turut terlibat secara langsung dalam operasi itu dan kita ikuti laporan MH370 seminggu berlalu yang kami sediakan ini. Sabtu, 8 Mac. Sebaik menerima maklumat berkaitan pesawat MAS MH370 hilang dari Pusat Kawalan Trafik Udara, Pasukan Khas Bencana RTM mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Penerbangan Awam DCA. Bertindak atas maklumat, operasi liputan digerakkan dengan tumpuan 3 lokasi utama iaitu di Pusat Kawalan Trafik Udara Subang, Lapangan Terbang Kuala Lumpur KLIA dan Hotel Sama-Sama KLIA. Satu lagi lokasi menjadi tumpuan dengan maklumat diterima Pasukan Khas Bencana RTM menyertai operasi mencari dan menyelamat bersama Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Datuk Muhammad Amdan Kurish ke Laut Cina Selatan. Pejabat Maritim DM10 Tok Bali menjadi pusat operasi kami. Kerjasama baik daripada jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO membolehkan Pasukan Khas Bencana RTM melaporkan perkembangan semasa kehilangan MH370 pada masa sebenar. Bantuan komunikasi untuk berhubung terus antara pusat media APMM Tok Bali ke studio RTM turut kami perolehi daripada Brigade Sukarelawan Bencana Negeri Kelantan. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM turut menyediakan alat komunikasi untuk membolehkan studio Angkasa Puri menghubungi Pasukan Khas Bencana RTM bukan sahaja di daratan, malah di Laut Cina Selatan. Tak bergerak, sekarang ni kapal, atas kapal ni. Kapal yang bergerak. Hasilnya kami berjaya memaparkan lintas langsung dari atas kapal APMM di sekitar 50 batu nautika dari Tok Bali ke arah lokasi mencari dan menyelamat. Memasuki hari ke-7, operasi mencari dan menyelamat, tinjauan udara dilakukan, pencarian di perairan diteruskan, semuanya kami saksikan. Setiap imej atau objek yang dikesan dianalisa, namun petunjuk kehilangan MH370 masih buntu. Semua aset Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM digunakan untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat di sekitar Laut Cina Selatan ini. Ada kalanya mereka terpaksa melakukan pencarian sehingga ataupun sejauh lebih 100 batu nautika dari Tok Bali. Anggota Pasukan Keselamatan turut bertugas dalam operasi mencari dan menyelamat SAR, komited melaksanakan tugasan masing-masing. Tiada istilah kecewa, tiada kenal erti putus asa, malah mereka juga mahukan supaya misteri kehilangan pesawat MAS MH370 ini berakhir. Pada kita tidak mengambil ringan. Tapi saya berharap perkara ini biarlah laporan yang benar-benar sahih yang dikerjakan. Kita akan meninjau kawasan berkenaan, terutamanya kalau kawasan berkenaan adalah mengenai dengan kawasan laut, kita akan meninjau. Tapi kalau apabila melibatkan kawasan darat, itu di luar jurisdiction kita dan pihak DCA dan juga TUDM akan mengambil alih dan mencari di kawasan berkenaan.
Segala usaha sudah dilaksanakan, setiap teknologi digunakan, semua aset udara dan laut dikerah mencari di segenap sudut, namun pencarian belum berhasil. Solat sunat hajat, bacaan Yasin, majlis khatam Al-Quran, berdoa memohon daripada Yang Esa moga operasi mencari dan menyelamat ini segera dinoktahkan. Seluruh negara terus berdoa. Di Laut Cina Selatan, Kor Agama Angkatan Tentera Kagat turut mengadakan bacaan Yasin dan solat sunat hajat. Penasihat Majlis Agama Islam Johor, Datuk Noh Gadot mengimamkan solat sunat hajat itu. Terdahulu, jemaah menyempurnakan khatam Al-Quran bermula dari jeti pengkalan APMM Tok Bali hingga ke Pulau Perhentian. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu bagi orang Islam lah, diajar begitu. Apabila kita berlaku sesuatu yang seperti ini, maka inisiatif yang perlu ada di kalangan masyarakat untuk membantu ikhtiar. Jadi Kagat dengan kerjasama Datuk Noh dan Datuk Firdaus, kita melaksanakan beberapa program sebegini. Ya, saya fikir ini kali pertama kita buat kawasan pulau ni. Selepas ini mungkin kita buat tempat lain. Ini membebitkan 17 orang Kagat keseluruhannya. Kehilangan pesawat Mars MH370 ini sememangnya amat mengejutkan. Doa dan harapan mengiringi anggota mencari dan menyelamat supaya mereka terus komited melaksanakan tugasan. Waris mangsa terus mengharap seluruh dunia menanti perkembangan semasa. MH370 entah ke mana, namun putus asa bukan istilahnya. Ya Allah, pemudahkan kami dan mereka pasukan yang mencari MH370. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Haqiq raja'ana ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Masih lagi dengan perkembangan hari ke-7 koordinasi operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan MH370 yang dilaporkan berjalan seperti biasa. Ya, namun hingga kini ia masih belum menemui petunjuk baru. Selain agensi tempatan, agensi luar negara turut serta dalam mengkoordinasi SAR itu. Baik, perkembangannya bersama Zulhafi Halim di Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika Kuala Lumpur. Zul, silakan. Zul. Terima kasih Rasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekali lagi berlintas langsung bersama saya di Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, di mana apa yang anda dapat ketahui bahawa pelaksanaan koordinasinya masih lagi diteruskan. Dalam pada itu juga terdapat juga agensi-agensi luar negara yang membantu secara langsung bagi memastikan bahawa koordinasi ini berjalan lancar, dan salah satunya ialah Badan SAR Nasional dari Indonesia. Ini kita bersama dengan Bapak Barokna Aulah dari Badan SAR Nasional Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Bapak, boleh Bapak kongsikan kepada kami apakah dukungan yang diberi dalam operasi ini? Dalam operasi Search and Rescue ini kami mengerahkan 3 kapal dan 1 helikopter. Saat ini 2 kapal yaitu Kilo November 101 Purworejo serta Romeo Bravo 208 berada di utara perairan Aceh sedang melaksanakan searching. Kami ditugaskan oleh SAR Mission Coordinator di bagian Selat Malaka bagian utara dan bergabung dengan berbagai unsur lain dari Angkatan Laut Republik Indonesia dan beberapa unsur dari Malaysia serta Australia. Dan bagi operasi ini, apa yang Bapak perhatikan daripada pelaksanaan ini? Bagaimana koordinator yang dilakukan mereka? Ini benar, setiap tahun kami melaksanakan latihan antara Indonesia dan Malaysia dalam SAR Exercise Malindo,
dan ini koordinasi sudah sangat bagus antara pihak Malaysia dan Indonesia. Bagaimanapun juga Malaysia juga sudah bagus sekali dalam mengorganize suatu operasi besar yang melibatkan berbagai unsur dari berbagai negara. Dan apa-apa pun perkembangannya sehingga kini masih lagi belum ketahui apakah perkembangan terbaru. Operasi masih lagi berjalan seperti biasa sehingga mana kita belum dapat pasti dan ketahui lagi. Dan apa-apa pun kami RTM khususnya unit pasukan khas bencana akan membawakan perkembangan dari masa ke semasa kepada anda. Dan itu dulu ketika ini, kembali ke Angkasa Puri, silakan. Ya, Zul Hafiq di Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika Kuala Lumpur. Terima kasih. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sentiasa menyalur maklumat yang pantas dan tepat berhubung insiden kehilangan pesawat MH370. Ia disajikan melalui pelbagai pengisian slot radio dan televisyen bagi memberikan orang ramai mengikuti perkembangan operasi mencari pesawat berkenaan. Jelas Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Abdul Rahim Muhammad Razi, KKMM sebagai agensi awam melalui Jabatan Penerangan dan Jabatan Penyiaran sentiasa aktif memberi maklumat cepat dan tepat. Tapi apa jua siaran TV dan radio, memang kita khususkan kepada memberi satu kesedaran, awareness kepada rakyat Malaysia. Dan juga kita telus dari segi apa jua maklumat yang datang daripada luar negeri dan juga dalam negeri. Hanyalah kita pohon supaya rakyat Malaysia sentiasa berdoa dan tak putus-putus berdoa, mengharapkan supaya episod ini dapat sampai ke perakhiran. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Rahim melepaskan kumpulan ekspedisi Kembara Bumi Suci 2014 di Angkasa Puri serta menandatangani plak sokongan doa kepada pesawat MH370. Kumpulan Kembara Bumi Suci 2014 berlepas hari ini bagi meneruskan ekspedisi bermotosikal ke Kota Suci Mekah. Ia bakal merentasi 11 buah negara termasuk Malaysia, Thailand dan China. Jarak perjalanan lebih 17,000 km selama 64 hari. Program itu akan disiarkan di TV1 pada Ramadan akan datang. 71 sekolah di Kuala Langat ditutup hari ini kerana jerebu selain 131 sekolah di daerah Kelang. Sekolah boleh ditutup sekiranya indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 iaitu bacaan sangat tidak sihat. Bacaan IPU di Pelabuhan Kelang pada pukul 2 petang tadi ialah 316, manakala di Banting semakin menghampiri paras berbahaya iaitu 257. Tinjauan RTM di Banting mendapati kebanyakan sekolah ditutup namun masih ada guru-guru yang berada di sekolah untuk urusan pentadbiran. Bagaimanapun ada pelajar yang hanya mengetahui sekolah ditutup pagi tadi. Jerebu menyebabkan jarak penglihatan semakin terhad. Pelajar juga mengadu mengalami kesukaran bernafas dan pelbagai penyakit lain. Harap minta sekolah buka dalam hari minggu depan Isnin ni lah. Tinjauan di Hulu Langat pula mendapati kebanyakan sekolah beroperasi seperti biasa. Sesi pembelajaran berjalan seperti yang dijadualkan namun aktiviti luar darjah dihadkan. Ketika berada di SMK Abdul Jalil di kilometer 22 Jalan Hulu Langat, kru RTM diberitahu jerebu menjejaskan kesihatan para guru dan pelajar. Ini juga menjejaskan jumlah kehadiran pelajar ke sekolah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Berikutan peningkatan bacaan IPU di beberapa kawasan di Negeri Sembilan menyebabkan ada nelayan di negeri itu tidak dapat turun ke laut. Di Balai Nelayan Kampung Bagan Pinang misalnya, rata-rata nelayan kawasan itu memilih untuk tidak ke laut kerana jarak ketampakan yang rendah. Laporannya bersama M. Malarvili. Mempunyai sistem navigasi, keadaan bertambah sukar menjelang lewat petang atau malam kerana risiko tinggi untuk dilanggar kapal besar. Ia sedikit sebanyak menjejaskan jadual harian dan jumlah pendapatan para nelayan. Memang teruk, sampai sesat malam sebab kalau ikutkan nelayan tu dah hari-hari kan, dah mahir kan, itu pun boleh sesat. Sebab jerebu memang teruk semalam. Memang semalam saya tu teruk. Jerebu ni pendapatan ni memang kurang. Kurang, nak pergi pun takut kata kan. Ke arah mana pun nak takut siapa tak nampak. Tu satu pendapatan tu memang kurang lah. Selalunya pendapatan banyak.
Jadi ada jelbu ni kurang dapat itu je. Masalah sekarang nelayan nak pergi ke menjaring ataupun memancing ke laut dalam sikitlah memang tak boleh. Kalau tak ada GPS. Terpaksalah dia orang menjaring tepi ni pulau ni lah. Pasal tak nampak. Langsung tak nampak. Kalau nak kajikan memang nelayan terjejas. Sebab apa? Bila jerebu, dia orang ni tak nak keluar. Masalah dia biasalah jerebu kan. Pandangan dia tak luas. Jarak ketampakan yang rendah iaitu kurang daripada 5 km menyukarkan para nelayan di kawasan Port Dickson ini sehingga ada daripada mereka yang turun ke laut namun terpaksa pulang dengan tangan kosong akibat kualiti udara yang tidak sihat. Laporan melalui Willie Meganathan dan juru kamera Azri Zubair untuk Berita TV RTM. Penumpang yang baru tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mengakui keadaan berjerebu sedikit sebanyak menjejaskan rancangan mereka. Namun, langkah berwaspada diambil bagi mengelak berhadapan masalah kesihatan. Buat masa ni, keadaan jerebu memang boleh dikatakan teruk lah. Di mana saya pun banyak melakukan aktiviti luar. Memang untuk bernafas memang agak susah sikit lah. Memang menyusahkan lah sebab macam kalau nak nafas pun susah. Kerja saya marketing, so saya kena keluar banyak lah. Tapi memang rasa tak sihat lah badan. Di airport keluar dari airport saya sudah nampak begitu. Memang terkejut lah. Boleh jadi begitu punya. Ya kan? Lepas tu saya sampai di Bukit Bintang, saya nak jalan-jalan tapi saya tidak mau sudahlah. Pemandangan di sini nampak terlalu teruk lah. Kami baru datang dari KK pun sampai sini nampak jerebu. Tengok dalam keadaan 100 meter pun kita punya tahap penglihatan memang kurang. Setakat ini memang mengganggu lah. Memang mengganggu daripada kita punya kesihatan. Itu sajalah yang bagi saya. Dia punya cuaca tak begitu sihat. 3 letupan dilaporkan berlaku di sebuah kilang baja di Serian, Sarawak kira-kira pukul 3 petang tadi. Ya, akibat kejadian itu seorang pekerja kilang terbabit cedera parah manakala 7 lagi cedera. Ya, dan kini kita sudah pun berada di talian wartawan kami Syadikin Bahrin. Syadikin, boleh dikongsikan dengan kami mengenai kejadian itu, Syadikin? Ya, boleh. Terima kasih rakan tugas di Kasapuri. Seorang kanak-kanak berusia 3 tahun antara yang terlibat dan seorang lelaki cedera parah dalam satu kejadian letupan yang berlaku di Pasar Serian. Menurut Pengarah Badan Penyelamat Negeri, Nur Hisham Mohamad, letupan yang telah meranapkan sebuah kilang baja pada jam 3 petang itu dipercayai berpunca dari percikan api kimpalan berdekatan kilang itu. Berikutan letupan yang berlaku sebanyak 3 kali itu, beberapa premis dalam lingkungan 100 meter menerima impak yang kuat dan ada di antara premis berkaca pecah sama sekali. Seramai 45 orang anggota bomba dari Serian dan Kuching kerahkan ke tempat kejadian dengan 2 jentera pemadam api dan sebuah jentera pencegah bahan-bahan berbahaya hazmat. Nur Hisham mengesahkan perkara ini kepada media di tempat kejadian di Serian. Beliau turut mengesahkan setakat ini 8 orang mangsa telah dimasukkan ke hospital berikutan kecederaan dari letupan. Pihak hospital turut menutup 100 meter radius dari kawasan letupan kerana gas beracun acetylene yang merebak, namun mereka sedang mengawasi keadaan pencemaran gas tersebut ketika ini. Pasukan forensik bomba akan menyiasat punca bencana ini. Sekian saja laporan saya. Kita kembali ke Kasapuri. Ya, Syadikin Bahrin di Serian, Sarawak. Terima kasih dengan perkembangan terbaru itu. Baiklah, dari Serian kita beralih ke Nibong Tebal, Pulau Pinang pula. Walaupun api berjaya dikawal malam semalam, operasi memadam kebakaran di Pulau Aman, Pulau Pinang diteruskan dengan tumpuan kepada 4 kawasan atas bukit di pulau tersebut. Ya, Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Azhar Hamad berkata kebakaran melibatkan 6 hektar kawasan hutan. Seramai 25 anggota bomba dikerahkan dalam operasi itu. 2 kumpulan dibahagikan untuk kerja-kerja pemadaman di bahagian kiri dan kanan bukit. Air, laut dan telaga digunakan dalam operasi pemadaman. Untuk pemadaman pada hari ini kita menghadapi sedikit masalah lah dari segi
bentuk muka bumi yang agak curam, mana terdapat batu-batu yang tinggi dan juga keadaan muka bumi yang curam. Kebakaran dipercayai berlaku pukul 3.30 petang semalam. Ia dipercayai berpunca dari atas bukit sebelum merebak ke kawasan penempatan penduduk. Api merebak paling hampir kira-kira 300 meter dari sebuah klinik kesihatan. Menurut penduduk, ia merupakan kebakaran kali ketiga pernah berlaku di pulau itu. Kali terakhir kejadian adalah pada tahun 1980-an yang merupakan kejadian terburuk. Jadi ini pun kita bimbang juga kalau angin makin kencang, bekas-bekas bara-bara yang tinggal di pokok-pokok kayu di bukit akan berlaku kebakaran lagi. Kebakaran juga menyebabkan beberapa saluran paip air bersih dari tangki air di pulau tersebut terbakar. Bagaimanapun, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang sudah membaiki paip tersebut siang tadi. Langkah Kajang diilhamkan pengarah strategi PKR Rafizi Ramli kononnya mahu menjadikan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Kajang sebagai pentas strategik menawan Putrajaya gagal. Sambil menyelar langkah itu, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan ini kerana penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertanding dalam PRK tersebut setelah Mahkamah Raya menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun terhadap beliau. Langkah Kajang yang asal ialah PKR meminta wakil rakyatnya di Kajang meletak jawatan bagi membolehkan penasihat PKR itu bertanding dalam pilihan raya di kawasan berkenaan. Namun, ia berlaku sebaliknya dan kini menjadi keputusan Mahkamah Rayuan melibatkan Datuk Seri Anwar antara isu yang ditimbulkan dalam kempen PKR dan PRK Kajang. Waktu saya menemui pemberita semalam, Rafizi yang dikatakan sebagai seorang strategis dalam Pakatan Rakyat berkata ini Kajang move, ini adalah permulaan. Tetapi saya dah beritahu Kajang move itu total flop and failure. Sebenarnya sudah jadi Kajang coup kerana apa yang disebutkan tadi tidak berlaku. Beliau berkata demikian pada Majlis Mesra Rakyat di Taman Kota Ceras Kajang malam tadi. Sebab itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin rakyat tidak akan membiarkan itu terus berlaku dan rakyat perlu menghukumnya. Oleh sebab itu, BN bertanding bukan sekadar mengisi kekosongan kerusi Dun Kajang bagi bertujuan untuk menentukan rakyat di kawasan ini mendapat pembelaan seadil-adilnya. Pro2 akan mengagihkan dana operasi bernilai 6 juta ringgit selama 8 tahun kepada pengedarnya di United Kingdom, Pro2 UK Limited. Menurut Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Aminah Rashid Saleh, ia bagi meneruskan perkhidmatan lepas jualannya di sana. Dalam satu kenyataan, Datuk Aminah berkata perkhidmatan lepas jualan termasuk memastikan adanya alat ganti, jaminan lepas jualan dan perkhidmatan penyelenggaraan biasa kenderaan. Jelas Datuk Aminah lagi langkah itu bagi memberi jaminan kepada pelanggannya di United Kingdom bahawa Pro2 kekal komited dalam menyokong mereka dan rakan kongsinya. Pro2 mula mengeksport ke United Kingdom pada 1998 dan sehingga kini telah menjual hampir 13,000 kenderaan. Pro2 UK mempunyai 55 wakil penyelenggaraan di United Kingdom terletak di England, Wales, Scotland, Ireland Utara dan Channel Islands. Islamic Bank mengagihkan zakat perniagaan berjumlah RM586,000 daripada 1.73 juta ringgit zakat bagi tahun 2013 kepada 11 organisasi dan rumah amal terpilih. Perolehan zakat Islamic tahun lepas meningkat lebih RM400,000 berbanding 1.3 juta pada 2012.
M Islamic Bank menyasarkan pertumbuhan kewangannya pada tahun ini pada kadar 10%, manakala bagi sasaran keseluruhan pertumbuhan aset dan keuntungan dijangka tumbuh pada kadar 8%. Penyata kewangan 2013 M Islamic dijangka dibentang akhir bulan ini. We already target growth the same 8%, around 8% growth there. Together both assets, deposit, everyone is growth around 8% single digit. We are targeting next year will be same growth like that, around within 10% or around 10% growth we're targeting for next financial year. Beliau ditemui pada sidang media selepas majlis penyampaian zakat perniagaan M Islamic Bank di Ibu Negara. Fokus utama M Islamic Bank tahun ini lebih kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia sejajar dengan dasar kerajaan menggalakkan pertumbuhan PKS. Tibalah kita ke perkembangan sukan bola sepak Liga Perdana. Pendahulu Liga Polis Diraja Malaysia PDRM terus mengukuhkan cengkamannya di takhta Liga dengan membenam The Water Boys PBA PPFC 4-0 di Kelana Jaya petang tadi, sekaligus melebarkan rekod tanpa kalah dalam 6 perlawanan setakat ini. Berdepan PBA PPFC di laman sendiri, PDRM dilihat tidak berdepan masalah untuk mengutip 3 mata penuh. Namun skuad kendalian Yunus Alif tidak memberi laluan mudah apabila berjaya mematahkan serangan bertali arus tuan rumah. Walau bagaimanapun, kekebalan benteng pertahanan pelawat hanya bertahan seketika apabila Bobby Gonzalez berjaya merobek gawang lawan dengan gol pertama pada minit ke-22. Kenduri gol PDRM bersambung di babak kedua dengan jaringan Muhammad Munir Amran pada minit ke-47. 3 minit berselang, kesilapan pertahanan pelawat Mat Saiful Muhammad menampan bola ke gawang sendiri menyaksikan PDRM selesa mendahului 3-0. Minit ke-69, Ashfaq Ali menambah derita PBA PPFC dengan gol keempat untuk kedudukan 4-0 kekal memihak PDRM hingga tamat perlawanan. Selepas 6 perlawanan, PDRM memungut 18 mata untuk kekal di puncak Liga. Sementara itu, di Stadium Mini UiTM Shah Alam, tuan rumah gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila kecundang 2-1 kepada DRB High Corp. DRB dan UiTM yang masing-masing memburu kemenangan kedua setakat ini bermula garang sebaik whistle dibunyikan. Namun, tuan rumah terlebih dahulu di depan hasil jaringan pemain import Charles Obi Cekwu pada minit ke-33 selepas menerima hantaran Muhammad Aminuddin. DRB kemudian berjaya menyamakan kedudukan pada minit kedua menerusi Ogonbui Yanu berpunca daripada sepakan sudut. Pelawat terus menambah derita tuan rumah dengan mengukuhkan kedudukan menerusi pemain gantian Muhammad Hafizi menjadikan kedudukan 2-1 hingga tamat perlawanan. Kemenangan ini membolehkan DRB melonjak ke tangga ke-9 Liga menyamai Kedah dengan 6 mata. Ini pula berita gembira buat penyokong bola sepak tanah air. Skuad Harimau Melaya yang dibimbing pengendali sementara Dato' Ong Kim Swee meningkat lagi ke tangga 141 dalam ranking dunia terbaru yang dikeluarkan FIFA. Kedudukan sebelum ini adalah di tangga ke-150. Ranking terbaru yang dikeluarkan Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA menyaksikan Malaysia naik 9 anak tangga ke kedudukan 141 berbanding 150 pada bulan lalu. Perubahan ranking ini berlaku selepas Malaysia mencatat keputusan positif pada 2 perlawanan antarabangsa sebelum ini. Selepas mengambil alih tugas jurulatih sementara bagi skuad Harimau Malaya, Dato' Ong Kim Swee melakar keputusan seri 1-1 dalam aksi persahabatan menentang Filipina 1 Mac lalu. Seterusnya menewaskan Yaman 2-1 pada perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia 4 hari kemudian. Malaysia mengumpul 175 mata, kini standing dengan beberapa pasukan seperti Belize, Turkmenistan, Lesotho dan Hong Kong. Dalam zon Asia, Malaysia menduduki tangga ke-22, naik 7 anak tangga di belakang Syria dan Korea Utara. Selepas 3 tahun menyepi, Putrajaya akan kembali menjadi tumpuan atlet triathlon dunia bagi menyertai Ironman 70.3 Putrajaya. Ia merupakan medan pemanas badan sebelum kejohanan dunia berlangsung di Langkawi September depan. Sekali lagi menawarkan saingan berenang sejauh 1.9 km berbasikal 90 km sebelum diakhiri dengan berlari sejauh 21.1 km.
Ironman Putrajaya mensasarkan penyertaan 1,300 peserta. Selain Putrajaya, Ironman Langkawi juga merupakan peluang atlet triathlon tempatan merebut peluang untuk beraksi bersama atlet triathlon dunia di Kanada dan Hawaii. Both 70.3 and an Ironman are World Championships events each year. I start with the 70.3 World Championship. It will be conducted in Mont-Tremblant, Canada in September. Antara yang akan memberi cabaran di Putrajaya ialah juara dunia Ironman 3 kali berturut-turut Craig Alexander Crowley yang muncul buat pertama kalinya pada kejohanan ini. Selain itu, atlet veteran tempatan Zi Mun Yi berumur 76 tahun. I have been involved in triathlon from the very first year. I think in 1989 there was the first triathlon in Port Dickson. And since then I've done probably more than 150s. Over the years, I've done the Ironman 18 times. Ironman 70.3 Putrajaya akan berlangsung dari 12 dan 13 April dengan kerjasama Kementerian Pelancongan dan Kesenian Malaysia semena tahun melawat Malaysia. Kerajaan negeri Kedah akan menimbang catuan air di negeri itu jika tiada hujan sehingga hujung bulan ini. Kedah tidak menerima hujan sejak lebih 2 bulan lalu menyebabkan beberapa lokasi yang terletak di kawasan tinggi terputus bekalan air. Menteri Besar Datuk Seri Mukhristo Mahathir menegaskan rakyat di negeri itu tidak perlu bimbang kerana paras air di empangan masih mencukupi. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, paras air di empangan berada di paras normal dan tidak menunjukkan pengurangan sehingga 50%. Lazimnya setiap tahun Kedah akan menerima hujan pada penghujung bulan Mac. Air ini saya fikir kalau di ujung bulan ini masih tak hujan, jadi kita perlu pertimbangkan secara serius. Menurutnya lagi, walaupun Jabatan Meteorologi meramalkan Kedah akan menerima hujan lewat bulan ini, namun rakyat diingatkan agar sentiasa berwaspada dan berjimat cermat dalam penggunaan air seharian. Berita Nasional 8 malam berakhir di sini. Baik, sama-sama kita terus memanjatkan doa dan memohon yang terbaik daripada Yang Maha Kuasa, Fatil. Ya, betul tu. Memetik kata-kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memang mudah untuk mengkritik, tetapi kita menghadapi satu keadaan yang tidak pernah dialami oleh mana-mana negara di dunia. Di mana negarawan ulung itu turut mengingatkan, dapatkan fakta dan jangan kita suka membuat teori. Ia tidak membantu sesiapa pun. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.